Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Baiklah, kali ini kita akan menerangkan cara trading dengan menggunakan robot Royal Q. Okey. Seterusnya, cara trading dengan robot Royal Q ni ada beberapa step lah. Yang pertama, step dia iaitu pemilihan koin kripto. Koin apa yang kita nak trading menggunakan robot Royal Q ni. Setelah kita dah pilih koin, lepas tu kita buat setting iaitu pengaturan robot trading. Kita beri arahan kepada robot ni apa yang dia perlu buat. Setelah itu, iaitu kita tentukan first buy amount dengan margin call. Nilai pembelian yang pertama ingin kita letak berapa dan juga berapa kali pembelian untuk kejatuhan yang seterusnya. Okey, seterusnya iaitu submit mode. Inilah yang membezakan antara robot Royal Q dengan robot AI yang lain, iaitu dia ada satu kecanggihan yang dipanggil submit mode, iaitu dia boleh mendapat untung ketika harga market kripto sedang jatuh. Itu antara kelebihannya lah. Okey, nanti kita akan terangkan dan kita akan lebih faham dengan melihat slide yang seterusnya. Baiklah. Pertama, kita buka aplikasi Royal Q. Selepas itu, kita klik di bahagian kuantitatif untuk kita mula setting untuk trade coin. Setelah itu, kita pilihlah bahagian atas itu, pastikan Huobi sebab kita dah API binding robot ini dengan exchange Huobi. Kalau yang ada exchange Binance ataupun Coinbase yang dah binding dengan robot Royal Q ni, bolehlah pilih bahagian Binance dengan Coinbase. Sebab setiap kripto di setiap exchange yang dah kita binding dengan Royal Q ni berbeza-beza ya. Kadang-kadang ada coin yang ada dekat Huobi, kadang-kadang ada yang coin yang ada dekat Binance tidak ada dekat Huobi, ada yang coin dekat Huobi tidak ada dekat Coinbase. Jadi semuanya tergantunglah kepada masing-masing punya exchange nanti. Okey, setelah itu kita pilih jenis-jenis coin yang ingin kita trade ataupun kita beli. Di sini banyaklah beberapa jenis. Jadi tergantung kepada kebijaksanaan kita. Kita tengok ataupun kita dengar, kita buat research coin mana yang bagus, coin mana yang potensi untuk naik kan. Jadi coin itulah yang kita trade ataupun kita beli. Okey, setelah itu lepas kita dah klik coin tersebut, kita pergi ke bahagian trade setting. Di sinilah kita mula untuk memberi arahan ataupun setting untuk robot ini apa yang perlu dia buat. Okey. Setelah itu kita bahagian ke trade setting ni, banyaklah dia punya jenis-jenisnya yang kita boleh lihat. Open position, double, first buy amount, margin call, banyak lagi. Nanti kita terangkan satu persatu. Baiklah, di sini kita terangkan satu persatu bahagian ini apa maksudnya. Yang pertama iaitu first buy amount. Kita lihat harga pembelian pertama untuk kripto. Jadi harga pembelian pertama yang kita beli minimal 10 USDT. Kalau kita nak beli lebih boleh, tapi kurang tidak boleh. Seterusnya iaitu open position double. Ini bermaksud menggandakan harga pembelian dua kali ganda. Kalau kita dah first buy amount $10, kalau kita onkan switch ni menjadi pembelian kita nanti dua kali ganda, bermaksud 20 USDT. Begitulah kalau untuk mudah faham. Seterusnya iaitu margin call limit. Ini bermaksud jumlah bilangan kejatuhan yang ingin kita beli. Tujuan dia apa? Ketika jatuh kita beli untuk mengambil keuntungan dari penurunan harga pasaran. Semakin murah semakin beli, banyak yang kita beli. Ini yang dimaksudkan jumlah bilangan kejatuhan yang ingin kita beli. Okey, seterusnya lanjut lagi. Kita lihat iaitu hold position take profit callback. Apa maksudnya? Iaitu batas persiapan untuk membuat penjualan. Bila ada satu tahap itu, bila dah ada 1.1%, ini yang kita tentukan, dia siap sedia untuk menjual. Hal ini tidak langsung dijual ya. Dia hanya persiapan je untuk penjualan. Dan seterusnya itu hold position take profit callback. Inilah yang dimaksudkan apabila hold position take profit ratio tercapai. Bila tercapai hal ini tidak langsung dijual. Yang ini keterangan di atas tadi. Tetapi ketika ada sedikit penurunan dan mencapai persen yang ditetapkan,
robot akan membuat penjualan profit. Berapa? Bila ada penurunan 0.01% yang kita tetapkan ni, dia baru mula menjual. Jadi yang atas tadi 1.1% tu dia hanya persiapan saja. Bila dah naik kan lebih daripada 1.1, dia naik, dia tak jual lagi. Tapi sedikit dia penurunan 0.01% baru dia jual. Inilah bagusnya robot ini, kita boleh arahkan dengan baik sekali, iaitu membeli ketika harga murah dan menjual betul-betul ketika harga mahal. Jadi walaupun kurangnya 0.01%, boleh dia jual. Setelah itu dia akan membuat pembelian kembali. Kita lihat. Okey, penerangannya. Ini margin configuration ya, yang bawah tadi, setting yang bawah setelah margin callback tadi, iaitu kita lihat bahagian-bahagian ini, kejatuhan-kejatuhan yang boleh kita beli. Ini first call. Ini apa yang dimasukkan, kejatuhan yang pertama sebanyak 1%. 1% ni boleh kita setting ya. Okey, setelah itu kita lihat sebelah dia pula, iaitu multiple buy in ratio. Apa ni maksudnya? Iaitu kejatuhan yang pertama, first call tadi, sebanyak 1%. First buy amount akan didarab dengan 1 kali. Bermaksud bagaimana? 10 USDT dikali dengan 1 kali bersama 10 USDT. Jadi kalau berlaku kejatuhan yang pertama sebanyak 1%, robot akan membeli sekali pembelian, one time. Jadi bermaksud dia akan menggunakan modal kita atau capital kita 10 USDT lagi untuk membeli coin yang baru. Okey. Setelah itu kita lihat juga, kalau masih belum faham, kita terang yang kali kedua ini, iaitu second call, kejatuhan kali kedua. Sebanyak berapa? 4%. Seperti saya bilang tadi, 4% ni kita yang tetapkan. Kita lihat second call, iaitu kejatuhan ketiga sebanyak 5%. Bermaksud kat sini, sebanyak 5% seterusnya kejatuhan, dia akan mula membeli. Berapa banyak dia beli? Iaitu 4 kali daripada tengok kejatuhan 3, iaitu 5%, sebanyak 5%, sebanyak first buy amount dia 4 kali. Jadi 10 USDT first buy amount dia dikali 4. 4 ni mana kita nak tahu? Iaitu tengok 4 kali yang kita setting dekat belah kiri tu. Jadi bila berlaku kejatuhan kali ketiga sebanyak 5%, robot akan mengambil modal atau capital kita sebanyak 40 USDT untuk beli coin yang baru. Okey. Kita lihat lagi kejatuhan yang seterusnya, kejatuhan yang keempat, kejatuhan yang kelima, kejatuhan yang keenam. Semuanya tengok kejatuhan ni berbeza-beza persen kejatuhan je untuk kita beli. Ini semua kita akan boleh setting sendiri. Kita lihat ya, kita ambil contoh kejatuhan yang kelima sebanyak 3%. Bila dah kejatuhan kali kelima ini sebanyak 3% berlaku, kejatuhannya first buy amount dia akan membeli sebanyak 2 kali. Sebab kita dah setting kejatuhan kelima sebanyak 2 kali pembelian, 10 USDT, iaitu first buy amount dikali 2 bersamaan 20 USDT. Jadi berapa modal kita ataupun capital kita untuk satu coin yang kita trade, bergantung kepada margin configuration dengan first buy amount yang kita tetapkan. Kita lihat. Okey, ini kan 10 USDT kejatuhan yang pertama. Lepas tu 20 USDT, kejatuhan kedua, kejatuhan ketiga 40, yang keempat 30, yang kelima 20 dan yang keenam 50. Jadi kita totalkan semua. Tengok berapa ini. Jadi semuanya 170 USDT yang perlu kita siapkan sebagai capital ataupun modal. Tetapi kita jangan lupa, kita perlu tambah dengan 10 USDT first buy amount yang dekat atas tadi, yang awal-awal kita dah beli. Itu perlu tambah. Jadi semuanya total 180 USDT yang perlu kita siapkan untuk satu coin. Kalau kita setting ikut seperti ini ya. Sebab itu setiap orang lain-lain setting, lain-lain pula modal atau capital yang perlu disiapkan. Okey, total dia berapa? Modalnya 180 USDT untuk setting yang seperti ini. Okey, seterusnya kita terangkan lebih lanjut lagi, iaitu kenapa robot membeli ketika harga pasaran jatuh. Kenapa makin jatuh makin beli? Kan rugi kan orang biasanya fikirkan. Tetapi ada alasannya, iaitu semakin jatuh harga pasaran, semakin murah kripto dapat kita beli. Dan semakin banyak unit kripto yang dibeli ketika murah, semakin mudah harga purata ataupun average price keuntungan akan dicapai. Jadi lebih banyak coin yang kita beli ketika murah, lebih cepat kita dapat untung. Kesimpulannya begitu. Okey, seterusnya, cara trading dengan Robot Royal Q, iaitu trading setting. Kita akan terangkan bahagian iaitu buy in callback.
Seterusnya tadi yang atas-atas ni kita dah terangkan satu persatu. Kita terangkan yang selanjutnya, iaitu buy in callback. Kita lihat buy in callback ni maksudnya apa? Nilai peratus untuk robot membeli semula setelah membuat penjualan. Setelah kita dah jual kan, ketika harga jatuh 0.01% tu, lepas tu robot akan cepat-cepat beli apabila berlaku kenaikan 0.2%, sehingga kita boleh membuat keuntungan tambah ketika pasaran terus meningkat. Jadi di sinilah kecekapan robot ini ketika turun naik semasa manual. Kalau secara manusia sendiri dengan tangan kita nak beli ataupun jual, tidak boleh secepat robot ini. Robot ni kita boleh setting 0.0% pun dia boleh ikut arahan kita untuk membeli ataupun menjual. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat, kita besarkan gambar yang atas yang pertama ni kita besarkan di belah kanan, yang bawah ini kita besarkan di belah kiri, supaya lebih jelas lah kita boleh lihat. Ada position amount, ada average price, number of call margin, position quantity, current price dengan return rate. Ni yang pertama lah, gambar yang pertama. Yang kedua, one shot, sell, buy, stop margin call, strategy mode. Kita akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama kita lihat di sini. Tadi kan kita contohkan 1 inch ni jenis kripto yang kita dah beli tadi. Okey, kita lihat ini nama coin atau kripto dia. Okey, yang kedua kita tengok position amount ni apa, iaitu harga coin yang telah dibeli. Berapa USDT kita dah beli coin ni. Coin ni kan setiap coin harga dia berbeza-beza. Jadi kita sekarang dah beli 61 USDT untuk coin 1 inch ni. Kita dah beli dengan harga 61. Tengok position quantity, berapa banyak coin yang kita dah beli coin 1 inch ni, iaitu kuantiti coin yang telah dibeli sebanyak 30. Point 3154 ni adalah point-point dia. Ini berapa banyak coin yang kita dah beli atas tadi harga coin tersebut. Jadi di sini bermaksud 30 coin ni harga sebanyak 61 USDT. Seterusnya kita lihat current price. Ini adalah harga pasar sekarang. Harga coin tu sekarang berapa? Dan kita lihat di atas ni, iaitu batas harga untuk profit atau untung. Jadi harga sekarang tengah jatuh, iaitu 1.9. Kita perlu tunggu sehingga harga tersebut naik melebihi 2.03 ini, dan insya-Allah kita akan mendapat keuntungan. Jadi ini kita boleh lihat juga, ini number of call margin, kejatuhan yang keberapa ni. Kan tadi kita dah settingkan call margin kejatuhan, berapa kejatuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi ini dah kejatuhan yang kelima. Jadi semakin jatuh dia, semakin murah harga dia, semakin banyak boleh kita beli dan semakin cepat kita dapat untung. Dan kita tengok pula ini return rate. Ini tadi kan, okay, number of call margin, iaitu pembelian pada kejatuhan yang keberapa. Okay, seterusnya kita lihat, iaitu return rate. Return rate ni pula itu peratus profit keuntungan. Berapa persen untuk kita mendapat keuntungan. Kalau negatif ni bermaksud dia tengah jatuh lah ni. Kita kena tunggu sampai dia positif dan dia melebihi daripada average price yang tadi kita terangkan, barulah kita akan mendapat keuntungan. Okey, kita seterusnya. Ini pula yang bahagian gambar yang bawah tadi. Kita lihat. Yang pertama, one shot. Apa ni? Iaitu one shot, beli dan jual sekali saja. Ketika kita arah dia beli, ketika dapat untung dia jual, lepas tu dia dah tak buat apa-apa. Itu dipanggil one shot. Tapi ada satu lagi bahagian. Bila kita klik nanti dia akan berubah kepada cycle. Cycle ni adalah pilihan ketika beli dan jual berulang kali. Ketika dia dah beli, bila untung graf naik, dia jual. Lepas tu dalam masa yang secepat beberapa saat, dia akan buat pembelian lagi setelah apa yang kita setting tadi. Dia akan ikut pembelian ketika bila. Jadi lepas tu dia akan, bila graf naik dia jual, waktu tu dia akan beli lagi. Lepas tu bila dia naik lagi dia jual, jual beli, jual beli, jual beli, seterusnya. Itu yang dipanggil cycle. Okey, seterusnya kita lihat sell. Sell ni macam mana? Iaitu jual coin secara manual. Kalau kita dah suruh robot ROYQ ni jual dan beli secara automatik, tetapi kadang-kadang kita fikir kita dah mungkin kurang berminat ataupun kita nak cut modal capital, kita boleh sell secara manual tanpa kita tunggu robot itu yang jual coin kita itu. Seterusnya buy. Buy ni pun beli coin secara manual. Sama juga, kalau robot kita dah beli, mungkin kita nak tambah lagi kan. Mungkin harga ni murah ni. Jadi robot dah beli 5 coin kan, 5 quantity. Lepas tu kita nak tambah 10 lagi. Kita beli secara manual, kita tambah lagi 10. Itu pun boleh juga. Lepas itu kita tengok stop margin call. Apa ini? Iaitu buka ataupun berhenti beli ketika harga jatuh. Jadi ini dia akan
memberi arahan kepada robot kalau harga jatuh nak beli ataupun tidak. Kalau kita nak beli, kita klik. Kalau tidak, kita stop. Begitu maksudnya. Seterusnya strategi mode. Ini yang dipanggil profit atau keuntungan ketika harga jatuh. Inilah kelebihan robot Royal Q. Dia boleh membuat keuntungan ketika harga jatuh. Nanti kita terangkan lebih detail lagi. Kita lihat 8 perkara yang perlu dijaga semasa trading. Iaitu yang pertama, modal. Modal harus cukup dengan setting robot yang kita telah siapkan. Yang kedua, coin. Jenis coin dia potensi bagus ataupun tidak. Yang ketiga, layer. Berapa layer yang kita ingin tetapkan untuk robot kita membeli. Itu adalah amat penting. Dan yang keempat, fuel fee. Ini robot ini perlukan fuel ataupun minyak lah. Minyak kereta kan. Seperti kereta ada minyak. Jadi dia punya minyak tu, fee untuk minyak dia tu, duit untuk minyak dia perlu kita siapkan. Dia hanya tolak ketika dia mendapat untung je. Jadi tidak perlu risau. Yang kelima itu cycle. Inilah kita perlu ingatkan sama ada kita nak sekali beli atau berterusan. Kalau kita dah gunakan robot, lebih baik kita suruh dia beli berulang-ulang kali. Okey, seterusnya iaitu margin call. Margin call ini iaitu kejatuhan yang keberapa dengan berapa harga yang ingin kita beli kita tetapkan. Tadi kan layer kan berapa kejatuhan. Jadi setiap kejatuhan tu berapa persen kita nak beli, berapa nilai USDT yang kita nak tetapkan, berapa kali pembelian, itu penting untuk kita tetapkan. Seterusnya itu API binding. API binding ni iaitu hubungan antara exchange Huobi kita dengan robot Royal Q kita. Kita kena sentiasa perbarui atau renew kan lah untuk binding dia ni. Mungkin paling-paling sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali kita kena API binding. Okey, seterusnya iaitu kita lihat yang ke-8 iaitu submit mode. Submit mode ini adalah kelebihan robot Royal Q ini, iaitu dia akan mendapat keuntungan ataupun robot akan membuat penjualan untuk mendapatkan untung ketika harga market kripto tu jatuh. Walaupun sedikit kita membuat penjualan dan keuntungan kita dapat, tetapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Inilah antara kelebihan robotnya. Harga jatuh masih boleh dapat untung. Okey, seterusnya iaitu market. Market ni kita kena lihatlah market sekarang bagus ataupun tidak. Kalau market tengah jatuh sebenarnya bagus sebab kita dapat membeli ketika murah. Market ketika naik pun bagus juga, cepat kita dapat untung. Jadi kita kena faham market sekarang, market kripto tu naik ataupun turun untuk kita menggunakan situasi market itu untuk kita setting robot kita. Jadi inilah antara lebih kurang keterangan saya tentang setting-setting robot Royal Q secara asas, dan lebih kurang saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.